يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang telah dikurniakannya di waktu suatu kaum bermaksud hendak menghulurkan tangannya kepadamu untuk membuat kejahatan, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang yang beriman itu berserah diri. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah dan Yazid bin Abi Ziyad dan lafaz ini miliknya bahawa pada suatu hari Nabi keluar dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah dan Abdurrahman bin Auf menuju kediaman Kar'ab bin Ashraf dan orang-orang Yahudi Bani Nadir untuk meminta bantuan di dalam melunasi diat yang harus beliau bayar. Lalu mereka berkata, "Baiklah. Sekarang duduklah dahulu dan kami akan menjamumu. Setelah itu kami akan berikan apa yang kau minta." Lalu Rasulullah pun duduk menunggu. Di dalam diam-diam Huyai bin Akhtab berkata kepada teman-temannya, "Kalian tidak pernah melihat dia sedekat ini. Lemparkanlah batu ke tubuhnya, maka kalian akan dapat membunuhnya. Selepas itu kalian tidak akan pernah melihat keburukan lagi untuk selama-lamanya." Teman-teman Huyai pun mengambil batu giling yang besar untuk dilemparkan ke tubuh Nabi. Tetapi Allah menahan tangan mereka sehingga Jibril datang dan menyuruh Nabi meninggalkan tempat itu. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang telah dikurniakannya di waktu suatu kaum bermaksud hendak menghulurkan tangannya kepadamu untuk membuat kejahatan." Ibnu Jarir meriwayatkan hadis yang serupa dari Abdullah bin Abu Bakar, Hashim bin Umair bin Qatadah, Mujahid, Abdullah bin Katsir dan Abu Malik. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Qatadah bahawasanya dia berkata, "Kami mendengar bahawa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah ketika beliau berada di tengah kebun kurma ketika perang ke-7. Ketika itu orang-orang Bani Salabah dan Bani Muharib ingin membunuh Nabi. Mereka mengutus seorang lelaki Arab Badui. Orang Badui itu mendatangi Nabi ketika beliau sedang tidur di sebuah rumah. Lalu dia mengambil senjata beliau dan membangunkan beliau. Lalu dia berkata, "Sekarang siapa yang dapat menghalang aku untuk membunuhmu?" Rasulullah dengan tenang menjawab, "Allah." Lalu orang Arab Badui itu pun menyarungkan kembali pedangnya dan Rasulullah tidak menghukumnya. Abu Nu'aym meriwayatkan di dalam kitab Dalail An-Nubuwah dari Jalur Hasan dari Jabir bin Abdullah bahawasanya seseorang dari Bani Muharib yang bernama Gaurats bin Haris berkata kepada kaumnya, "Aku akan membunuh Muhammad untuk kalian." Kemudian dia pun mendatangi Rasulullah yang sedang duduk memangku pedangnya. Lalu Gauts berkata, "Wahai Muhammad, bolehkah aku melihat pedangmu itu?" Rasulullah menjawab, "Ya, silakan." Lalu Gauts mengambil pedang itu dan menghunusnya. Kemudian ia mengibas-ngibaskan pedang itu dan ingin membunuh Nabi tapi Allah menahannya. Lalu dia berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak takut?" Dengan tenang Rasulullah menjawab, "Tidak." Gauts kembali bertanya, "Apakah engkau tidak takut kepadaku sedangkan pedangmu ada di tanganku?" Rasulullah menjawab, "Tidak. Aku tidak takut. Allah menghalangmu untuk melakukan perkara buruk kepadaku." Kemudian Gauts menyarungkan pedang itu dan mengembalikannya kepada Rasulullah. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Ibnu Hajar berkata, Al-Wahidi berkata bahawa di dalam kisah ini nama orang Badui itu adalah Dartso, dan dia masuk Islam.
Akan tetapi jelas di dalam ucapannya bahawa ini adalah dua kisah di dalam dua peperangan. Al-Qurtubi telah menyebutkan bahawasanya namanya adalah Dartso bin Had. Dan dia berkata juga bahawasanya dia adalah Amru bin Jahsi dan dia adalah saudara dari Bani Nadir.